Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, nama saya Nur Amira binti Muhammad Agus dan saya merupakan pelajar Sarjana Muda Sains Marine tahun 2. Nombor matrik saya S55684. Okey, jadi untuk assignment kedua, kami kena cari isu. Jadi isu yang saya nak terangkan di sini untuk saya kembangkan adalah pembakaran terbuka. Kenapa saya memilih pembakaran terbuka? Sebab pembakaran terbuka ni memang saya tak suka dan saya pantanglah tengok pembakaran terbuka ni daripada saya kecil lagi. Sebabnya kenapa? Sebabnya saya ada masalah pernafasan bila terlalu banyak asap. Tak kisah apa-apa asap. Asap pembakaran terbuka ke, asap rokok, asap vape. Saya tak boleh bernafas dengan baik dan saya akan rasa macam sesak nafas dekat dada. Jadi saya nak explain, saya nak terangkan lebih lah mengenai pembakaran terbuka ni. Jadi seperti yang kita tahu, pembakaran terbuka ni memang dilarang lah. Dilarang. Di mana-mana negara sekalipun tak ada yang menggalakkan pembakaran terbuka. Sebab kita tahu pembakaran terbuka ni dia memberi banyak kesan buruk dan cubalah cari kesan baik tu. Setakat ni saya cari tak ada lagi kesan baik. Memang saya jumpa kesan buruk sahaja. Jadinya saya dah buat beberapa kajian mengenai pembakaran terbuka ni. Jadi pembakaran terbuka ni ada banyak. Antaranya pembakaran industri macam dibakar tayar yang terpakai tu dia bakar. And then ada juga petani-petani ataupun peladang yang bakar ranting-ranting kayu dan sebagainya. Jadi sedikit perkongsian, daripada saya kecil lagi saya membesar di kampung. Saya membesar di kampung nenek saya sebelah mak dekat Terengganu ni je. Jadi semasa saya kecil lagi, apa yang saya boleh katakan, saya ingat, saya fikir pembakaran terbuka ni adalah dibenarkan kalau dia hanya membakar daun-daun kering, ranting kayu, pokok. Saya ingat perkara itu dibenarkan. Jadi saya pun macam okey je. Sebab kita dekat kampung memang kita akan biasa nampak atuk-atuk, nenek-nenek, makcik-makcik, pakcik-pakcik dia akan bakar pokok-pokok yang dah mati ataupun ranting-ranting kayu yang dibersihkan, daun-daun kering yang disapu, dia akan letak setempat, dia akan longgokkan, kemudian dia bakar. Jadi saya daripada kecil memang saya ingat benda tu macam dibenarkan. Jadi saya pun tak adalah macam nak marah ke apa sebab tu hanyalah ranting-ranting kayu. Dan tapi pada masa yang sama saya akan menyorok lah daripada pembakaran, maksudnya asap-asap tu saya akan menyorok. Saya akan duduk dalam bilik ke ataupun pergi tempat yang tak ada asap tu. Sebab kalau tak saya tak boleh bernafas. Saya akan sesak nafas, rasa macam nak mati macam tu. Jadinya kemudian bila saya dah semakin membesar, barulah saya tahu yang pembakaran terbuka ni memang adalah tidak dibenarkan langsung. Tidak kisahlah kalau kita nak bakar makanan ke, kita nak bakar ranting kayu ke, sebenarnya adalah tidak dibenarkan. Especially sekali, terutama sekali industri yang bakar tayar terpakai. Sebab saya pernah nampak area rumah saya lah, kawasan rumah saya ni ada macam kedai-kedai yang baiki enjin kereta kan, dan automatik ada juga dibaiki tayar dan sebagainya. Jadi dia mungkin masa tu dia bakar tayar, saya dengan family saya, dengan keluarga saya, kami ingat ada rumah terbakar. Sebabnya kalau anda semua pernah tengok, kalau doktor sini pernah tengok, kalau bakar tayar kan dia asap dia memang hitam sangat-sangat dekat atas tu. Dia akan naik memang asap yang hitam dan kita akan ingat, kita akan expect itu adalah rumah terbakar. Dan kita pun macam mana bomba? Tak ada pun, mana bomba? Tapi sebenarnya bukannya rumah terbakar. Itu adalah satu kedai yang dia bakar tayar-tayar lama tu. Dia bakar jadi asap dia sangatlah hitam yang kita kata macam teruk betul lah, memang hitam. Dan kalau kita tengok hitam tu pun kita boleh tahu asap tu memang berbahaya, tidaklah sihat untuk kita. Jadi saya ada buat sedikit kajian. Okey, akta yang sebenarnya ada adalah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, yang mana denda dia adalah sehingga RM500,000 Malaysia ataupun penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi akta yang saya rasa boleh untuk di-create, cadangan akta saya adalah kita tambah baik akta sekeliling, akta kualiti alam sekeliling ni kita tambah baik. Dan compound yang dikenakan bagi setiap longgokan pembakaran terbuka ni adalah RM50,000 Malaysia. Dan denda
RM100,000 Malaysia bagi individu yang melakukan pembakaran terbuka secara skala besar. Maksudnya mungkin peladang atau petani dekat kebun tu dia bakar memang maksudnya dalam kuantiti banyak, longgokan yang besar. Bila longgokan tu besar, sampah tu besar, lagilah asap tu lagi banyak akan keluar kan. Okey, jadi itu yang kedua. Yang ketiga saya letak adalah denda RM1 juta Malaysia bagi syarikat industri yang terlibat pembakaran terbuka. Seperti contoh yang saya berikan tadi, membakar tayar-tayar terpakai, yang mana akan kita tahu memang dia pembakaran tayar terpakai ni, asap dia tu adalah asap yang beracun, tidak elok untuk kesihatan kita, especially kita untuk anak, untuk kanak-kanak, untuk bayi, untuk warga emas, tidak elok untuk kesihatan. Jadi antara yang saya boleh kata, pembakaran terbuka ni kesan dia udara akan jadi kotor. Lepas tu kalau kita perasan setiap kali ada pembakaran, persekitaran kita ni akan jadi jerebu. Persekitaran kita ni akan macam penglihatan, jarak penglihatan kita tu, especially yang memandu, terutama sekali yang memandu ni, dia akan ada masalah macam nak nampak kan, nampak tak nampak sebab berkabus macam tu. Jadi itu sebenarnya antara kekurangan, maksudnya keburukan lah pembakaran terbuka ni. Tapi apa yang paling saya tekankan kat sini sebab adalah berkaitan dengan saya sendiri, pembakaran terbuka ni dia memberi kesan kepada kesihatan kita. Dia memberi gangguan kesihatan, especially untuk orang yang ada lelah, asma ataupun dia ada alahan. Dan kalau kita perasan ada setengah orang kalau dia kena asap-asap macam tu, dia akan sakit mata macam tu. Tapi kalau yang saya boleh kata, saya ni tak adalah lelah, tapi saya tetap tak boleh bau-bau asap ni. Maksudnya asap kalau dah banyak-banyak sangat, saya tak boleh. Saya jadi macam nak mati, macam sesak nafas macam tu. Kemudian saya boleh kata tindakan yang kita kena buat untuk elakkan pembakaran terbuka ni lah. Kita kena menasihati antara satu sama lain. Benda boleh buang, kita buang. Tak perlu kita bakar pun dekat kawasan rumah kita. Dan benda tu tak ada kebaikan, tak ada benefit pun. Bila kita dah bakar, benda tu mesti akan jadi abu. Macam mana sekalipun, baik kita biarkan aja. Sebagai contohnya, saya rasa dulu family saya pun selalu buat makanan-makanan yang lama. Dia akan kumpulkan satu part macam longgok kan, kemudian dia akan bakar sekali dengan rantai-rantai kayu dan sebagainya kan. Jadi sekarang saya dah halang. Saya kata buang je lah, tak payah dah nak bakar-bakar. Kita buang sahaja terus, tak perlu nak bakar-bakar semua. Dan saya pun memang tak suka keluarga saya membakar sebab saya memang tak suka bau asap. Jadi mereka ni pun dah macam dah faham dah. Saya memang tak boleh bau asap semua ni, saya jadi sesak nafas semua kan. Okey, jadi untuk antara tindakan yang kita boleh lakukan adalah kita perlu laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya ada pembakaran terbuka di sekeliling kita. Jadi saya rasa itu saja untuk pematangan saya untuk assignment yang kedua ni. Saya minta maaf doktor, saya tak dapat nak rekod mana-mana pembakaran terbuka yang berlaku di sekeliling saya. Sebabnya sekarang saya ada dekat UMT, saya ada dekat dalam asrama UMT dan saya belum balik rumah lagi. Tak ada evidence, tapi saya boleh kata daripada saya kecil sampai saya besar, isu ni adalah isu yang saya selalu tekankan kepada keluarga saya dan rakan-rakan dekat saya. Saya memang tak suka pembakaran terbuka dan saya menghalang. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih doktor. Grata ta ta ta, sile pa pa pa.